Kita berjumpa lagi dalam video pada kali ini. Saya akan paparkan pula lah dalam tempoh PKP ini bagaimana kita nak lihat ataupun kita nak tengok buah romanes yang dah masak. Sebelum ni dalam video yang lalu saya dah paparkan buah-buah ataupun proses-proses semasa membalut. Okey, pada minggu ini pada video kali ini juga saya akan paparkan lah dan kita akan tengok lah macam mana kita nak tentukan buah itu sudah masak dan boleh dipetik lah. Okey. Okey. Jom kita tengok. Okey, ni saya dah buka pembalut dia. Kalau kita nak lihat, okey, macam mana kita nak tentukan buah itu dah mencapai usia matang dia. Okey, pertama sekali kita tengok tangkai dia. Tangkai dia yang dah hijau berubah menjadi ke kuning-kuningan lah. Okey, selalunya kalau yang ni belum betul-betul matang lagi, yang benda ni ataupun orang panggil dia ni sebagai pengasuh, dia akan kering. Okey, kalau dah kering kita boleh petik dia. Kita tengok ni semut lah. Semut ni merupakan salah satu ancaman jugalah pada pokok harum manis. Apa yang berbahaya tentang semut hitam ni, apabila dah banyak sangat semut dekat atas buah, dekat kawasan ini selalunya akan menjadi warna hitam. Hitam ni disebabkan oleh air kencing semut tu lah. Okey. Jadi ini salah satu contoh yang buahnya pun bersaiz sebesar tapak tangan ni. Mungkin lebih kurang dalam 500 gram ataupun 600 gram untuk sebiji ni. Okey. Macam mana nak tengok harum manis beza dengan pelam lain? Tengok dekat di bawah ni. Bawah ni Okey. Dan bentuk dia pun cantik. Okey. Saya akan bawa tengok pokok yang lain pula. Okey, satu lagi kalau kita nak tengok beza buah ini dah mencapai usia matang dia. Kalau kita tengok bahagian ni, apabila kita petik dia akan ada lubang kat sini Ni bermaksud buah ni dah cukup matang. Okey, dah pun ada ni. Ni dah termasak dah, yang kuning ni masak lah. Okey, selalunya kalau buah kita nak push buah masak macam ni apa namanya, selalu kita akan petik buah yang dah cukup matang lah, lepas tu kita keram dulu lah. Macam ni dah masak dah ni kat sini. Okey, ada yang bertanya macam mana ada yang buah kulit warna kuning, warna hijau. Sebenarnya sebabkan pembalut. Kalau pembalut warna macam gini, putih ni, kulit dia akan warna hijau. Dan satu lagi, kalau yang kulit dia warna kuning, dibalut dengan pembalut yang berwarna coklat tu, sebab dalam dia ada karbon. Okey, jadi buah yang kuning tu belum tentu sepenuhnya masak kan. Tapi kulit dia akan jadi warna kuning. Okey. Sekarang ni saya tunjuk berapa orang tanya berapa jangka masa untuk diambil untuk pokok harum manis yang matang. Sebenarnya masa yang diambil tu lebih kurang 8 minggu. Okey, macam ini. Ni. Okey, sebenarnya semua pokok yang dibalut ni ditandakan dengan tarikh dia, tapi ada juga yang terpadam disebabkan oleh hujan. Okey, ni 10 hari bulan 2. Sekarang ni hari ni dah 10 hari bulan 4. Okey, jadi kita tengoklah buah ni matang. Sepatutnya matang dah lah. Okey, kalau kita tengok ada pokok semut-semut dekat sini. Semut ni sebenarnya tak apa nak elok sangat lah. Okey, kita tengok. Okey, ni buah ni dah cukup matang. Okey, dah cukup matang dah. Ni, yang ni saya katakan hitam ni. Okey, kejap lagi kita cuci lah. Okey, ada yang kalau terlalu teruk hitam ni. Okey, hitam ni kita takkan jual lah, disebabkan oleh air kencing semut lah. Okay, kalau kita tengok ni pun dia punya tangkai pun dah kering. Yang ni tak ada pengasuh dah. Pengasuh dia mungkin tercabut lah. Okey, dan kita boleh petik dah. Macam mana nak petik, kita tarik je. Okey, kita tarik. Dan kita letakkan. Okey, kita letak dalam ni. Kita susun satu persatu. Okey, ni sebahagian buah yang kita kutip. Ni salah satu contoh buah yang kita petik ni matang. Saya dah lebih kurang mungkin dalam 600 gram macam ni. 600 ke 700 gram. Tapi kalau tengok sini, ciri-ciri dia tu, tangkai pun dah berlubang. Kalau tangkai berlubang tu, maksudnya buah ni dah cukup matang. Okey. Dan ada yang tanya kenapa buah bila dia bila sampai kepada pembeli dia jadi kecil. Sebenarnya bila kita peram secara tak langsung, buah ni akan menyusut sikit lah dia punya berat tu. Sebab bila dia peram, segala macam
kandungan air dalam buah ni akan tersejat. So dia akan ringan sikit lah, dia akan jadi kecil sikit. Ni kalau di petik waktu ni besar ni, tapi bila kita hantar nanti dia akan kecil sikit lah. Okey. Ni sebahagian yang kita dah petik. Jom kita sambung petik lagi ya, untuk tempahan rakan-rakan. Okey, ni pula antara contoh saiz terbesar yang ada di kebun ni. Okey, macam ni. Ada yang mencecah sehingga 900 gram untuk satu biji Ni contoh dia besar lah. Kalau tengok tangan saya ni, tu tak nampak tangan, agak besar lah berbanding buah-buah yang lain. Okey, majoritinya antara 500 ke 900 gram lah saiz-saiz buah dia tu. Okey, tapi bila diperam akan turun sikit lah mungkin, sebab yang mengembang tu akan kehilangan dia punya ini antara contoh dah matang lah. Okey, tangkai pun dah kering, pengasuh pun dah agak sedikit kering tu. Okey, jadi kita boleh petik lah buah ni. Ini getah lah sikit. Ni kita akan cuci, dia akan keluar. Okey, buah tadi kalau tengok perbezaan yang saiz normal ni, satu, dia ni yang paling besar, paling besar. Yang tu nampak kecil. Jadi dia berbagai-bagai saiz lah, berbagai grade. Okey, letak dia elok untuk mengelakkan dia lebam. Okey. So dah selesai kita pungut buah-buah tu. Selalunya kita akan rendamkanlah buah-buah ni. Ni nak menunjukkan bila buah ini melampung, okey, dan ada sedikit ruang. Ada yang pesan duit 50 sen. Okey, begitu kecil sangat kot. Okey, kalau kata buah ni timbul, maksudnya buah ni dah cukup matang. Okey, buah ni dah cukup matang untuk kita jual lah. Tapi sebelum tu ada yang tanya, kalau buah tenggelam macam mana? Buah yang tenggelam sebenarnya buah tu dah masak di pokok. Okey, kalau buah dah tenggelam tu sebenarnya tak susah untuk dijual, terus makan je. Okey, sebab kalau nak pus ke apa ke, buah tu dah terlalu lembik. Okey, selalunya masak di pokok ni kita akan makan terus. Okey, buah yang cukup matang baru kita akan kutip, kita pungut dia, lepas tu kita peram dia, barulah kita akan jual kepada pelanggan, sama ada melalui cara pos ataupun cara COD saja. Okey, ni semua cukup matang lah. Okey, dan selepas ni kita akan cuci ya. Kita akan lap kulit-kulit yang mana ada orang kata kotoran-kotoran tu, biasalah. Okey, buah yang daripada pokok ni. Okey, boleh pakai span ataupun pakai brus lembut. Okey, untuk mengelakkan daripada kulit ni rosak. Okey, kalau terlalu kuat kita sental, kulit boleh jadi lebam. Ya. Begitulah orang kata susahnya nak menjaga pokok harum manis ni. Okey, yang mana dia sangat manja lah. Sebab ada yang tanya, kenapa harga dia mahal sangat? Ada yang cakap macam harga Yahudi sekarang harum manis. Okey, sebenarnya kos untuk menjaga harum manis ni terlalu tinggi sebenarnya. Apabila kita bercakap tentang penjagaan harum manis, boleh kata bila musim dia setahun sekali saja kita tuai, bukannya sebulan sekali. Tapi nak menjaga setahun tu memang cukup orang kata mencabar lah. Racun setiap minggu, lepas tu tak boleh terdedah langsung. Serangga sangat suka lah. Okay, ada yang macam dekat kawasan saya ni. Okay, ni tempat saya kumpul lah. Okay, macam kawasan saya ni, dia dekat dengan bukit. Kalau nampak bukit, okay, jadi ancaman-ancaman haiwan seperti monyet, semua haiwan perosak tu lagilah mencabar kan. Sebab itulah harga dia agak tinggi. So sekejap lagi kita sambung balik. Selepas kita cuci ni, kita akan jemur balik. Okay, biarkan dia kering sekejap, barulah kita akan masukkan ke dalam raga buah. Okay, tunggu sekejap kita akan proses dulu. Sekejap lagi kita sambung. Okay, tu dah lepas kita cuci, kita letakkan dia dalam raga ni dan biarkan dia kering dulu lah. Okay, dan dah kering nanti kita akan masuk dalam karung, lepas tu bawa balik lah untuk diperam. Ya, itulah antara proses-proses yang kita buat di kebun. Okay.